terbit dari Malaysia. Sekiranya pendapatan itu terbit dari Malaysia, ia dikatakan kita boleh kenakan cukai atau boleh dikenakan cukai di Malaysia. Dan individu itu berhak untuk tahu sama ada dia perlu dicukaikan pada sebagai pemasarkan ataupun tidak. Ya, itu keduanya. Jadi sudah tentu impak yang besar terhadap pengenaan cukai itu akan kembali kepada pembayar cukai itu sendiri. Dan saya sebenarnya di sini suka untuk menarik perhatian pihak majikan, terutamanya yang mempunyai pekerja yang tidak bermastatin, satu. Keduanya ialah mungkin expatriate atau pegawai dagang yang bukan daripada Malaysia. Okey, biasanya mereka perlu menentukan taraf mastatin sebelum mereka menentukan kadar cukai dan sebagainya. Dan kita nak elakkan dilema di peringkat majikan, sebenarnya mereka kadang-kadang bila terima saja individu yang tidak bermastatin ni, tak pasti sama ada PCB tu nak ditolak sebagai pemastatin ataupun tidak bermastatin. Jadi sekiranya majikan-majikan di Malaysia mahir tentang penentuan taraf mastatin ini, jadi mereka boleh membantu pembayar cukai. Lagi-lagi sekarang musim e-filing, membantu nak pilih, maksudnya masih layak untuk isi EBE atau isi EM, dan PCB perlu dipotong sebagai pemastatin ataupun tidak. Itu dia ya, tentang kepentinganlah penentuan taraf mastautin ini dalam nak kenakan cukai. Dan adakah terdapat perbezaan layanan ke atas individu yang bermastautin dengan tidak bermastautin ini, ataupun sama je sebenarnya? Oh, memang sememangnya terdapat perbezaan yang ketara. Baik. Sebab dari segi kadar cukai, individu bermastautin akan dicukai pada kadar 0% hingga 28% mengikut pendapatan bercukai. Dia ada skala dia. Tapi bagi individu yang tidak bermastautin, mereka akan dicukaikan pada kadar rata 30% daripada pendapatan bercukai. Okey. Melihat dari segi pelepasan cukai pula, individu yang bermastautin, mereka layak semua pelepasan cukai. Sebab kita tahu pada tahun 2020 kita menawarkan 24 pelepasan. Bagi pemastautin, semua pelepasan ini adalah dibenarkan. Tapi bagi individu tidak bermastautin, tak ada sebarang pelepasan pun yang akan dibenarkan. Okey, semasa pengiraan cukai. Okey, lihat dari segi rebat cukai pula, bagi individu bermastautin, individu ini berhak untuk menuntut rebat di bawah subsection 6E besar kurungan 2 Akta Cukai Pendapatan jika pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000. Okey, saya kongsi sedikit macam mana kita nak dapatkan pendapatan bercukai yang kurang daripada RM35,000 ni. Daripada pendapatan kasar, kita akan tolak katakanlah derma. Okey, kita dah tolak semua pelepasan, kita kata 24 pelepasan kita layak tu, dan baru kita akan peroleh satu jumlah yang dikatakan sebagai pendapatan bercukai. Dan kita akan sekiranya pendapatan itu kurang dari RM35,000, rebat cukai boleh dibenarkan sebanyak 400 untuk individu. Bagi individu bukan pemastautin, tiada rebat yang dibenarkan atau tiada rebat yang boleh dituntut. Walaupun pendapatan dia kurang RM35,000 atau lebih dari RM35,000. Okey, jadi rugilah yang tak bermastautin tu kan? Ya, kena merancang. Kena merancang. Sebab tu kena mahir atau tahu macam mana penentuan taraf mastautin. Okey, jadi macam mana kita nak menentukan taraf mastautin bagi seseorang individu ini? Okey, baik begini. Taraf mastautin individu bagi suatu tahun taksiran ditentukan dengan merujuk kepada kehadiran atau keberadaan secara fizikal individu itu di Malaysia, dan bukan berdasarkan kerakyatan, bukan kewarganegaraan. Ya, dalam keadaan tertentu, kehadiran fizikal bagi tahun-tahun asas sebelum atau selepas suatu tahun taksiran perlu juga diambil kira dalam menentukan taraf mastautin individu. Okey, jika individu tinggal di Malaysia macam kita, Tasha, macam kita takkan ada isu sama ada kita bermastautin atau tidak, sebab kita katakanlah kita tak pernah keluar Malaysia pun, dah tentu-tentu kita bermastautin. Tapi tak semestinya warga negara Malaysia tidak boleh jatuh kepada tidak bermastautin. Dia bergantung kepada sama ada Seksyen 7 itu dipenuhi ataupun tidak. Sebab dia berdasarkan sekali lagi keberadaan kita secara fizikal di Malaysia. Okey.
seseorang individu adalah dianggap berada di Malaysia secara fizikal bagi 1 hari penuh walaupun beliau berada di Malaysia untuk separuh hari atau beberapa jam sahaja. Ada kita tengok sahabat-sahabat kita di Singapura, hari-hari Singapura dan Johor Bahru. Kerja di Singapura dan tinggal di Johor Bahru. Setiap hari berulang-alik, walaupun berulang-alik berapa jam je di rumah, masih dikira 1 hari penuh berada di Malaysia. Okey, macam tu ya, nak menentukan tahap pemastautin seseorang tu ya. Okey, kehadiran fizikal individu di Malaysia. Tu mungkin salah satu contoh yang Puan jelaskan tadi. Ada contoh-contoh lain. Bagaimana nak tentukan kehadiran fizikal individu di Malaysia? Okey, sebenarnya terdapat 4 keadaan. Okey, dan 4 keadaan ni berada dalam kondisi dalam pemakaian Seksyen 7 tadi tu. Okey, saya ingin kongsikan dalam keadaan yang pertama sekiranya individu itu berada di Malaysia selama 182 hari atau lebih. Dan individu itu secara automatik akan menjadi pemastautin atau residen di Malaysia di bawah Perenggan 7/1/E ACP. Saya bagi contoh mudah. Katalah Encik John kita tak letaklah contoh rakyat Malaysia Encik John ni mungkin jarang ada kat Malaysia. Jadi kata Encik John ni dia berada di Malaysia mulai 1 Mac 2020 hingga 30 September 2020. Secara totalnya Encik John ni berada di Malaysia sebanyak 214 hari. Dia dah penuhi tadi syarat Seksyen Perenggan 7/1/E berada di Malaysia pada 182 atau lebih. Jadi Encik John dalam keadaan yang pertama ni dia layak sebagai pemastautin. Okey. Dalam keadaan yang kedua pula, katakanlah seorang individu ini berada di Malaysia kurang daripada 182 hari. Tapi masih lagi layak sebagai pemastautin di bawah Perenggan 7/1/B atau cukai pendapatan. Bagaimana jika seorang individu berada di Malaysia dalam tempoh asas untuk suatu tahun taksiran tertentu bagi tempoh kurang daripada 182 hari tetapi tempoh tersebut bersambung. Dia tempoh yang pendek tu dia boleh bersambung dengan satu tempoh yang panjang iaitu tempoh 182 hari atau lebih berturut-turut dengan tahun sebelum atau selepas. Jadi individu ini juga boleh dikatakan boleh bermastautin di Malaysia walaupun kurang 182. Saya bagi contoh lagi, masih John lagi dalam contoh ni untuk kita dapat gambaran yang jelas. Katakanlah pada tahun 2020 Encik John berada di Malaysia kurang daripada 182 hari. Tapi tempoh tu bersambung dengan tempoh 182 hari 182 hari atau lebih berturut-turut dengan tahun 2019. Tadi Cik John di 2020. Dia sambung pula dengan tempoh yang sebelumnya 2019 dan tempoh 2019 itu tempoh yang panjang iaitu 182 hari, maka Encik John dikatakan layak sebagai pemastautin. Dalam erti kata mudah tadi, Encik John tu dia boleh bergantung kepada tahun yang lain untuk mendapatkan status resident tadi. Okay, dalam keadaan yang ketiga, bagaimana pula jika seseorang individu berada di Malaysia untuk tempoh 90 hari? Yang pertama tadi 182 hari layak residen. Yang kedua kurang 182 hari masih layak residen. Keadaan ketiga kurang lagi 90 hari masih lagi layak residen. Bagaimana keadaan dia? Dia ada syarat-syarat yang kita kenakan. Okey? Katakan jika seorang individu berada di Malaysia dalam tahun asas bagi tempoh atau tempoh-tempoh yang berjumlah 90 hari atau lebih, tidak semestinya berturut-turut, dia macam akumulatif. Okay? 90 hari berada di Malaysia iaitu adalah pemastautin untuk tahun taksiran tertentu jika ini syarat je, pada mana-mana 3 dari 4 tahun sebelumnya itu beliau sama ada bermastautin atau berada di Malaysia 90 hari. Okey, nak lebih jelas saya bagi contoh ya. Saya tak nak bagi contoh John, saya nak bagi contoh diri saya. Katakanlah tahun ini saya ada 90 hari. Okey, tahun 3 dari 4 tahun ke belakang, maksudnya tahun 2020, 2019, 2018, 2017, saya berada di Malaysia sama ada saya dah resident under Seksyen 7 atau saya ada 90 hari dalam tahun tu. Maka tahun ni saya dah cukup syarat 90 hari dan tahun sebelum 3 dalam 4 tahun saya resident atas 90 hari, saya layak sebagai resident
Walaupun pada asalnya tahun ni saya 90 hari je. Tapi saya bergantungan 3 tahun sebelum terus layak sebagai pemas tautin. Okey, ini keadaan yang keempat, yang terakhir. Walaupun seseorang individu tidak berada di Malaysia, tadi dah diskaun dah 90, yang ini tak ada langsung kat Malaysia, atau mungkin ada 1-2 hari je Malaysia, masih lagi layak. Masih lagi layak. Macam mana keadaan dia? Ni saya lebih mudah kalau saya letakkan diri saya lah sebagai contoh di sini. Katakanlah tahun lepas saya tak ada kat Malaysia. Okey? Tahun ini dah 2021. Tapi tahun ni saya dah layak resident. Tapi tahun sebelum 2020 tadi, 2019, 2018, 2017 berturut-turut saya telah menjadi resident atau bermas tautin. Saya diapit dengan tahun-tahun bermas tautin. 3 tahun selepas berturut-turut dan 3 tahun sebelum berturut-turut dan 1 tahun selepas sebagai pemas tautin. 2020 tadi yang saya tak ada kat Malaysia tadi, tahun lepas saya boleh layak sebagai pemas tautin. Bolehlah enjoy cukai yang skala tadi tu, instead of saya kena pada kadar flat rate 30%. Jadi saya kata majikan perlu tahu, perlu bijak merancang. Lagi-lagi yang handle expatriate ni. Boleh Jadi kalau kita tengok ke sini, kesimpulannya adalah pihak LHDN akan tengok history. Betul. Pertama kita buka ledger. Akan tengok history lah, maksudnya bila tahun-tahun yang sebelum ini, beberapa tahun ke belakang ini, berapa lama mereka berada di Malaysia. Jadi ada peluang untuk mereka dapatkan taraf bermas tautin tu ya Puan. Baik, dan seperti yang dikongsikan oleh Puan tadi, keberadaan di Malaysia sangat-sangat penting dalam penentuan taraf bermas tautin. Ya, seseorang individu itu. Okey. Baik, dan kita akan sambung soalan selepas ini. Soalan ni kita nak tanya tentang kelonggaran. Okey, nak tanya tentang longgar-longgar ni, tapi kita rehat sekejap. Kita bagi Puan longgar-longgarkan sikit. Boleh. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini dalam Klinik Cukai. Terus dengarkan kami di Bernama Radio. Stesen Berita Bisnes pilihan anda. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Hai, saya Hishamuddin Hussein, Menteri Luar Negeri. Banyak yang terpaksa kita lalui dalam setahun susulan COVID-19. Ada dibuang kerja, ada perniagaan terpaksa ditutup, malah ada yang kehilangan insan tersayang. Pelbagai usaha telah dan sedang dilakukan untuk perangi wabak ini. Terbaru, negara kita memulakan program vaksinasinya. Saya sedar ada yang tidak mahu divaksin kerana terdengar pelbagai khabarnya. Yakinlah, vaksin ialah perlindungan yang baik. Bukan sahaja untuk diri kita, tetapi juga untuk insan tersayang dan masyarakat sekeliling. Dengarlah nasihat pakar kesihatan, dapatkan suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua. Dengarkan program Temu Bual Klinik Cukai bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM. Jom klik hasil sekarang. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kesejahteraan negara. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my.
Baik, kita kembali semula dalam program Klinik Cukai bersama-sama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Hari ini topiknya adalah pemastautin atau bukan penentu skop pengenaan cukai. Jadi kita ada Puan Novianti Malik, merupakan pegawai perhubungan awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Banyak dah tadi, ada beberapa kategori. Ada 4 kategori. Yang kita dah tahu dah, boleh ke tak boleh ke. Ya, syarat-syarat anda layak untuk dapat dikenakan cukai dengan syarat bermastautin tadi. Jadi seperti yang tadi Puan Yanti kongsikan, jadi keberadaan di Malaysia ni memang sangat-sangat penting. Nak tetapkan, nak tentukan taraf bermastautin seseorang individu itu. Okey, tentang kelonggaran. Ada tak mungkin syarat-syarat ataupun apa-apa kelonggaran lah yang diberikan dalam menentukan keberadaan seseorang ni di Malaysia ni, Puan? Ya, sememangnya terdapat kelonggaran atau kita panggil relaxation relaxation yang diberikan kepada pembayar cukai melalui konsep ketiadaan sementara atau temporary absence. Ya, yang ini ketiadaan sementara ni dibenarkan. Maksud dia akan jadi sebahagian dari tempoh-tempoh yang dibenarkan. Okey. Dalam keadaan yang pertama, ketiadaan yang bersangkutan dengan perkhidmatan individu di Malaysia, seperti katakanlah dia menghadiri persidangan atau seminar atau ditawarkan belajar di luar negara. Okey. Dalam keadaan yang kedua, ketiadaan atas sebab kesihatan individu itu sendiri atau ahli keluarga yang terdekat. Okey. Definisi ahli keluarga yang terdekat di sini ialah merujuk kepada ibu bapa sendiri. Okey. Pasangan, anak-anak. Walaupun ada adik-beradik memang dekat, tapi saya rasa dekat di hati lah kot. Dekat cukai ni tak boleh. Kata kita melawat, ada sedara dan sebagainya di luar negara, tak dibenarkan. Yang keluarga terdekat hanyalah sekali lagi ibu bapa, pasangan, anak-anak. Alright. Okey, dalam keadaan yang ketiga dan terakhir, iaitu ketiadaan sementara yang dibenarkan, ialah berhubung dengan lawatan sosial yang tidak melebihi 14 hari kesemuanya. Okey, dalam tahun asas tu Januari sampai Disember, ataupun yang bagi tempoh yang hendak kita akan tadi ada keadaan kedua tu, kita perlu sambung. Kena sambung untuk dapatkan status resident tu. Okey, di sini yang keadaan ketiadaan sementara tu digunakan. Okey, diambil kira sebagai ketiadaan yang dibolehkan. Okey, jadi lawatan sosial ni sebenarnya boleh merangkumi bentuk percutian atau kita hendak melawat saudara mara di luar negara, as long as bukan atas alasan yang di atas tadi. Tujuan bisnes ataupun bagi tujuan kesihatan, kita hanya benarkan 14 hari sahaja. Baik, tapi kalau untuk syarikat macam mana pula, Puan? Macam mana tu? Bagaimana boleh status pemastautin bagi sesebuah syarikat? Yang tadi individu kan? Okey, bagi syarikat berbeza. Dia tidak tertakluk pada Seksyen 7 sebab syarikat adalah dianggap permastautin jika pada bila-bila masa semasa tahun asas bagi suatu tahun taksiran terdapat pengurusan dan kawalan perniagaan syarikat dilakukan di Malaysia. Sekiranya ada meeting yang utama dilakukan di Malaysia, katakanlah ada keputusan, orang kata di minutes tu keputusan yang dibuat berdasar pengurusan dan kawalan perniagaan dibuat di Malaysia, kita katakan syarikat itu bermastautin di Malaysia. Okey, itu untuk status pemastautin untuk sesebuah syarikat, dan tadi yang sebelum itu Puan Yanti kongsikan untuk individu. Okey, dan untuk pesanan-pesanan kepada pendengar. Okey, tapi sebelum pesanan, Puan, apa yang salah, yang orang salah faham selalunya pasal pemastautin tak pemastautin semua ni? Satu, kalau warga negara biasanya mereka ingatkan mereka warga negara tu pemastautin. Sama pula JPN dengan LHDN, tak sama Okey, saya katakan tadi, kerakyatan dan keberadaan secara fizikal itu yang membezakan. Ya, kalau individu pemastautin memang 100% kita tengok kepada keberadaan secara fizikal di Malaysia untuk penentuan taraf pemastautin dan berkaitan secara terus kepada skop pengenaan cukai itu sendiri. Dan bukan disebabkan warga negara. Macam saya kata, even kita ialah warga negara Malaysia, kita pun boleh tertakluk kepada cukai tidak bermastautin sekiranya kita tak penuhi Seksyen 7 tadi. Okey, tadi ada 4 keadaan. 4 keadaan tu kita tak termasuk dalam situ. Kita banyak menghabiskan masa di luar negara atas urusan-urusan tertentu dan kita boleh dikatakan tidak layak sebagai pemastautin.
Okey. Baik, tu dia salah faham. Jadi sebenarnya kita boleh lah call kan Puan, kalau macam restoran ragu boleh call LHDN. Boleh taxpayer ke, pembayar cukai ke, wakil majikan ke. Kalau tak pasti, kadang mereka tak pasti. Masa saya cakap nak bayar PCB, nanti bayar 30, pembayar cukai marah. Kan, nak bayar 30% daripada gaji ni, pembayar cukai marah. Jadi dia mesti kenal pasti betul-betul dan boleh nasihatkan yang sebetulnya lah pembayar cukai kenapa kita tolak 30%. Ya. Bukan, mungkin pada ketika itu dia masih tidak bermastautin, tapi mungkin lepas tahun-tahun kan kita ada banyak keadaan tadi, kita boleh tukar status dan buat pindaan cukai kepada pembayar cukai. Jadi itulah dari awal tadi Poyanti ingatkan majikan kena ingat situasi pekerja-pekerja. Maknanya agar ini tidak memberi bebanan juga kepada pekerja-pekerja mereka. Okey, baik. Jadi sekarang waktunya untuk pesanan lah. Ya. Pesanan Puan kepada pendengar-pendengar kita. Silakan. Okey, baik. Kepada pembayar cukai di luar sana yang saya kasihi sekalian, pastikan anda melaksanakan tanggungjawab yang sewajarnya. Lapor dan bayar cukai pendapatan menggunakan e-filing yang sudah tentu mudah, tepat dan selamat. Untuk makluman para pendengar, tarikh akhir penghantaran borang BE untuk individu yang makan gaji adalah pada 30 April tahun ini 2021 dan lanjutan masa sebanyak 15 hari diberikan bagi individu yang membuat penghantaran melalui e-filing. Menjadikan tarikh akhir penghantaran borang BE adalah 15 Mei 2021. Manakala bagi borang B, iaitu individu yang menjalankan perniagaan adalah pada 30 Jun tahun ini 2021 dan lanjutan masa juga turut diberikan sebanyak 15 hari bagi individu yang membuat penghantaran melalui e-filing, menjadikan tarikh akhir penghantaran borang B adalah pada 15 Julai 2021. Pesanan ikhlas saya, pastikan setiap dokumen bagi perbelanjaan yang telah dibuat disimpan dengan sebaiknya. Ia boleh memudahkan anda untuk membuat rujukan ketika mengisi borang e-filing dan persediaan sekiranya anda diaudit nanti. Gunakan e-filing kerana ia mudah, tepat dan sudah pasti selamat. Hubungi hasil K-Line kami di 03 8911 1000 atau layari portal rasmi LHDNM di www.hasil.gov.my jika terdapat sebarang pertanyaan atau permasalahan percukaian. Sekian saja. Andalah Wiranegara. Dah macam peneraju lah tu. Betul lah tu. Boleh saya keluar kejap ni. Suara pun sedap juga. Okey, itu dia pesanan dari Puan Yanti. Apapun kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, terus sahaja ke laman sesawang. Okey, www.hasil.gov.my ataupun boleh hubungi terus K-Line mereka 0389111000 untuk anda bertanyakan dengan lebih lanjut. Baik. Terima kasih kita cakap kepada tamu kita Puan Novianti Abdul Malik, Pegawai Perhubungan Awan Bagasi Dalam Negeri Malaysia, cawangan tidak memastautin, bersama-sama dengan kami untuk Klinik Cukai minggu ini. Terima kasih Puan untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio. Stesen Berita Bisnes pilihan anda. Demikian tadi program Temu Bual Klinik Cukai